Bismillahirrahmanirrahim. Musuh Rasul alaihi wassalatu wassalam. Setelah kita membaca berkenaan dengan sifat dan perjuangan Rasul alaihi wassalatu wassalam, kita baca pula berkenaan dengan siapa musuh Rasul alaihi wassalatu wassalam. Berdasarkan nas-nas yang berhubung dengan beriman kepada Rasul, dengan tidak boleh membeza-bezakan dari segi keimanan dan keyakinan kepada mereka, seperti firman Allah Ta'ala, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah, yang engkar terhadap Allah, yang melawan Allah dan Rasul-Rasulnya alaihi wassalatu wassalam, dan bermaksud membeza-bezakan di antara Allah dan Rasul-Rasulnya, seraya mengatakan kami beriman kepada sebahagian dari Rasul-Rasul itu dan kami kafir, kami tidak percaya terhadap sebahagian yang lain, serta bermaksud dengan perkataan itu mengambil jalan lain di antara yang demikian, yakni iman dan kufur. Mereka lah orang-orang yang kafir sebenarnya. Ayat ini menyatakan adanya kumpulan di kalangan manusia yang berdalih dengan cara beriman kepada Allah dengan sebahagiannya, tidak seluruhnya. Beriman kepada sebahagian Rasul dan kufur dengan sebahagian yang lain. Ada ajaran Allah yang dia percaya, ada ajaran Allah yang dia tak percaya. Contohnya ajaran yang berkait dengan nikah kahwin, dengan ibadat, pergi haji, dia percaya. Yang berkait dengan politik pemerintahan negara yang ada dalam Quran, dia tak percaya. Hukum-hukum jenayah, hukum-hukum amalan yang ada dalam Quran, dia tak percaya. Satu. Yang keduanya, beriman kepada Nabi Musa, tak beriman kepada Nabi Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti orang-orang Yahudi. Beriman kepada Nabi Isa sehingga melonjak meletakkan Nabi Isa macam Tuhan, anak Tuhan. Tak percaya pada Nabi Musa, tak percaya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membeza-bezakan di antara Rasul. Mereka itulah orang-orang yang kafir dengan sebenarnya. Quran mengatakan demikian. Walaupun dia pergi haji, pergi ke Mekah, tapi tak percaya kepada sebahagian ajaran Allah, kufur, tak percaya. Pergi haji, pergi Mekah, umrah, seberatus kali pergi umrah. Tapi hukum-hukum Allah, sebahagian dia percaya, sebahagian tidak. Macam orang Yahudi juga, sebahagian Rasul dia percaya, sebahagiannya tidak. Mereka itu kafir dengan sebenarnya. Firman Allah Ta'ala, qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biidhnillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa inna Allaha aduwwun lil kafirin. Surah Al-Baqarah ayat 94. Artinya, katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya, yakni Al-Quran, ke dalam hatimu, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan izin Allah, perintah Allah, membenarkan apa yang sebelumnya, membenarkan rasul-rasul sebelumnya,
dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, dan sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang yang kafir. Sebab turun ayat ini apabila orang-orang Yahudi bertanya sesama mereka. So tanya orang Islam, siapa yang bawa wahyu pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sekiranya yang bawa wahyu itu Mikail, kita boleh ikut kerana Mikail ini tukang bawa rezeki. Sekiranya yang bawa wahyu itu Jibril yang antara tugas dia menurunkan bala, bencana kepada kaum-kaum yang durhaka, memimpin para malaikat membinasakan kaum Ad, kaum Samud dan kaum-kaum yang lain. Oleh kerana Jibril ini memusnahkan datuk nenek kita zaman dulu. Kalau yang bawa wahyu ini Jibril, kita tak boleh ikut. Kalau yang bawa tu Mikail, tukang bawa rezeki, boleh ikut. Hak tukang bawa benda, ikut dia. Tuhan kata barang siapa yang bermusuh dengan Jibril, Mikail, dengan Rasul, semua sekali, bermakna dia bermusuh kepada Allah, dan dia adalah orang-orang yang engkar, yang kufur, yang melawan Allah. Dari nah tersebut fahamlah kita bahawa barang siapa yang mengkufuri mana-mana Rasul, bermakna mengkufuri semua Rasul alaihi wassalatu wassalam. Sesiapa yang bermusuh dengan salah seorang daripada Rasul berarti memusuhi kesemuanya. Kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintah supaya membuat pengakuan dua syahadah, iaitulah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan dua syahadah, perkara yang merosakkan Islam dan merosakkan iman. Kalau tidak, maka bermusuhlah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dengan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, di mana segala-galanya hendak dirajukkan kepada ulama yang soleh, ulama yang baik, iaitulah ulama yang berpegang, yang beramal dengan ajaran Allah dan Rasul. Maka binasalah pula orang-orang yang memusuhi ulama sebagai warasatul anbiya. Bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada lagi Nabi dan Rasul selepas wafatnya, maka ulama-ulama yang membawa ajaran dia adalah waris Nabi-Nabi. Barang siapa yang memusuhi ulama-ulama ini, ulama-ulama yang membawa ajaran Allah dan Rasul dengan sebenarnya, bermakna dia memusuhi Allah dan Rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis qudsi dari Tuhannya yang berfirman, man adha waliyan, man adha li waliyan, ada li tertinggal, man adha li waliyan faqad adantuhu bil harbi, sesiapa yang menyakiti wali bagi pihakku, maka aku izinkan dengan memeranginya. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, wali-wali ialah mereka yang mendukung ajaran Allah, yang membawa ajaran Allah, yang beramal dengan ajarannya, yang menegak dengan ajarannya, yang disebut dalam Quran dengan ulil amri. Ulil amri, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri, wali-wali yang mengendalikan urusan daripada kamu. Para ulama mengatakan ulil amri, waliul amri, yang pertama ialah pemerintah dan kerajaan yang melaksanakan syariat Allah, yang melaksanakan syariat Allah. Kemudian ulama-ulama yang membawa ajaran Allah, yang memelihara ajaran Allah
dengan sungguh-sungguh, taati mereka. Taati para ulama yang membawa ajaran Allah dan juga pemimpin-pemimpin yang membawa ajaran Allah. Maka jika sekiranya fa in tanaza'tum fi syai'in, maka jika sekiranya kamu bertelengkah, berselisih faham, berbalah dalam sesuatu perkara, farudduhu ilallahi war rasul, maka balik kepada Allah dan Rasul. Allah dan Rasul, Allah ialah Quran, Rasul ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis dia. Balik pada Quran dan hadis, tengok Quran dan hadis. Jika sekiranya kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, itulah penyelesaian yang sebenar-benarnya. Kalau bertelengkah, balik pada Quran dan hadis. Kita tak setuju dengan pemimpin, tak setuju dengan mana-mana ulama, tanya dalil mana Quran, mana hadis. Cari Quran, cari hadis, ada dah ayat Quran, ada dah hadis. Kalau tak ada dalam Quran, dalam hadis, ijtihad. Mana yang lebih dekat dengan Quran dan hadis? Yang lebih dekat dengan Quran dan hadis, tak lari. Contohnya arak yang ada dalam Quran, khamar yang dibuat daripada kurma arak ni. Kemudian air tuaknya macam mana pula? Tak ada dalam Quran. Sebabnya mengapa? Sebab diharamkan arak kerana mabuk. Maka tuaknya, tuak berah, tuak apa pun, walaupun tak ada dalam Quran, mabuk serupa ia juga, maka haram. Dadah maka haram. Ini dia kaedah dia. Berijtihad dalam perkara yang tidak ada nas, tetapi sebab-sebab yang sama, yang disebut dengan maqasidus syariah, iaitulah tujuan hukum syarak. Ini dikaji. Di sinilah Abu Bakar radhiyallahu an bila dilantik menjadi khalifah mengatakan, ati'uni ma ata'tu Allah wa rasulah, fa idza 'asaitu Allah wa rasulahu fala ta'ata li 'alaikum. Taat kepada aku selagi aku mentaati Allah dan Rasul. Sekiranya aku tidak mentaati Allah dan Rasul, jangan kamu taat lagi kepada aku, kata Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar pula mengatakan, idza ra'aitum fi ya'wijajan faqawwimhu. Apabila kamu melihat aku terpesong, kata Sayyidina Umar, terpesong dari Islam, maka perbetulkan dia. Disebut dalam satu kisah, Sayyidina Umar menyampaikan khutbah yang berkait dengan orang perempuan. Lalu perempuan tu menahan Sayyidina Umar. Ya Amirul Mukminin, apa yang disebut tu salah. Lalu perempuan tu baca ayat Quran. Sayyidina Umar naik semula dan mengatakan, asabatil mar'ah wa akhta'a Umar. Perempuan tu betul, Umar salah, kata dia. Ini dia. Ini contoh yang ditunjuk oleh pemimpin Islam. Inilah dia wali. Wali ni bukan tok wali nanti tunggu khamak. Tu ada khamak tok wali. Setengah tok bodoh pun tok wali juga. Ini dia. Waliyul amri, ulil amri. Mereka yang mengendalikan urusan-urusan hukum syarak, mengendalikan syariat Allah, yang beramal dengannya. Barang siapa yang bermusuh dengan wali-wali aku, maka aku izinkan perang terhadapnya, kata Allah. Berkata Al-Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Syafi'i rahimahumallah, kalaulah para ulama itu bukan wali daripada Allah, maka siapakah lagi yang menjadi wali? Kata Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Abu Hanifah ialah imam mazhab Hanafi, Imam Syafi'i ialah imam mazhab Syafi'i. Semua imam-imam mazhab, Imam Abu Hanifah mengatakan, jika sekiranya hadis yang sahih, itu pendapat aku. Dalam perkara yang sudah ada nas, imam-imam mazhab tidak boleh berijtihad. Yang ada dalam Quran, wajibnya sembahyang 5 waktu, ini ada dalam Quran. Wajib sembahyang 5 waktu, ini ada dalam Quran. Masalah qasar jamak, qasar sembahyang, ada dalam Quran, dalam hadis. Cuma berapa kilometer jarak, itu khilaf, kerana tidak ada ukuran daripada hadis-hadis yang sahih. Khilaf ulama. Syafi'i kata berapa kilometer, Abu Hanifah kata kilometer sekian, Malik. Itu khilaf dalam perkara yang khuruf, yang cabang.
Imam Abu Hanifah mengatakan kalau berjumpa hadis, maka kena ikut hadis itu. Imam Syafi'i juga mengatakan, in sahal hadis fahuwa madhhabi. Kalau hadis itu sahih, itu mazhab aku, kata Imam Syafi'i. Oleh kerana itulah di zaman mutaakhir Imam Nawawi mujtahid dalam mazhab Syafi'i. Kadang-kadang dia memberi pandangan lain pada Imam Syafi'i. Di mana orang yang kemudian membaca hadis-hadis yang lebih banyak dan berjumpa nah-nah yang terang, menyebabkan dia membatalkan fatwa Imam Syafi'i yang terdahulu. Ini kena faham. Begitulah zaman sekarang ni. Ada komputer yang boleh cari ratus ribu hadis yang boleh dikaji. Bertemu dengan hujah yang lebih kuat, maka kena pakai hujah yang lebih kuat. Imam Malik, Imam mazhab Maliki mengatakan semua cakap manusia boleh diterima dan boleh ditolak. Imam Malik ialah Imam Darul Hijrah, iaitulah orang alim yang mengajar di Masjid Nabawi, kerana dia orang Madinah. Dia mengajar dalam Masjid Madinah, semua cakap manusia boleh diterima dan boleh ditolak, malaikat cakap orang yang ada dalam kubur ini, lalu tunjuk ke arah kubur Nabi SAW. Ini dia. Maknanya ulama-ulama yang mampu menyampaikan syariat Allah dengan nas, dengan kenyataan yang benar, tidak boleh bertengkar sekali-kali. Setelah ada Quran, ada hadis, ada nah yang nyata, pergi lawan juga. Itu musuh Allah. Musuh Allah dan musuh Rasulnya. Musuh Rasulnya. Sesungguhnya para Nabi dan Rasul alaihimussalatu wassalam di sepanjang zaman, begitulah juga umat Muhammad yang benar-benar menurut jejak langkah yang diperintah oleh Allah, mestilah menghadapi musuh menurut qada masing-masing dan zaman masing-masing. Tiap-tiap zaman ada musuh. Ada musuh, musuh Islam, musuh Rasul, musuh Allah. Firman Allah Ta'ala, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'd zukhrufal qawli ghurura walau sya'a rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun walitasgha ilayhi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirah waliyardawhu waliyaqtarifu ma hum muqtarifun. Suratul An'am ayat 113. Artinya, dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh-musuh, dan iaitu syaitan-syaitan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebahagian mereka membisikkan sebahagian yang lain perkataan yang indah-indah untuk menipu. Jikalau Tuhanmu menghendaki, nescaya mereka tidak mengerjakannya. Kerana itu tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan, dan juga agar hati kecil orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat cenderung kepada bisikan itu, merasa senang kepadanya, dan supaya mereka mengerjakan apa yang mereka, yakni syaitan, kerjakan. Tiap-tiap Nabi ada syaitan yang mengganggu. Umat Nabi zaman masing-masing ada syaitan yang mengganggu. Syaitan jin dan syaitan manusia mengganggu supaya jangan beriman. Setelah beriman jangan semayang. Setelah semayang jangan khusyuk. Setelah ada harta jangan bagi zakat. Suruh bakhil. Jangan bagi nafkah pada anak isteri. Bisikan-bisikan syaitan dalam diri kita macam-macam. Jangan buat kebajikan. Syaitan yang kita tak nampak dan syaitan manusia yang menggoda kita, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi berada di Mekah membawa ajaran Islam, Abu Jahal menghantar wakil dia. Jumpa dengan Nabi, wahai Muhammad, berhentilah daripada bersyarah bercakap mengenai Islam ni. Kalau sanggup berhenti, kami sanggup latihmu jadi raja, wahai Muhammad. Jadi raja. Tak mahu raja pun jadi pemimpin. Kami sanggup kumpulkan harta-harta kekayaan orang kaya di Mekah ni, beri padamu, wahai Muhammad, dengan syaratmu berhenti daripada menyatakan Islam. Ini syaitan, syaitan manusia. Zaman ni ada juga, nak begitu, nak begini, jangan ikut perjuangan Islam ni. Nabi Muhammad ada syaitan ganggu dia. Kita yang tak Nabi ni lagilah syaitan ganggu kita.
Setelah gagal bertemu dengan pak saudara dia Abu Talib, pujuk pak saudara Abu Talib supaya pujuk Nabi SAW, orang yang disegani oleh Nabi SAW, yang Nabi segan, malu, kerana Abu Talib lah yang jaga. Setelah Datuk Tok Ki di Abdul Muttalib meninggal dunia, ayah mak meninggal dunia, lepas tu Tok Ki jaga, Tok Ki mati pula, pak saudara jaga. Pak saudara yang sayang sentiasa bawa ke dalam majlis, nak musafir ke Syam pun bawa, tak tinggal Nabi. Setelah dilantik menjadi Rasul, dia jaga Nabi sungguh-sungguh sebagai anak saudara. Pegang amanah daripada ayah dia Abdul Muttalib. Ingat kepada adik-beradik dia Abdullah. Bila orang musyrikin berjumpa dengan Abu Talib, wahai Abu Talib, pergi pujuklah anak saudaramu ni, jangan menyatakan Islam. Abu Talib pun panggil Nabi, wahai Muhammad, ketua-ketua kaum, orang-orang tua di Mekah ni, pujukmu suruh berhentilah daripada menyatakan Islam ni. Lalu Nabi dengan tegah menjawab, wallahi ya ammi, law wada'u asy-syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amra au ahlika dunah ma taraktu. Demi Allah, wahai bapa saudara kesayanganku, sekiranya diletakkan matahari di kananku, bumi di dahada, matahari di kanan, bulan di kiriku, supaya aku berhenti daripada menyatakan Islam ini, ataupun aku mati karenanya saya aku tak berhenti, kata Nabi. Ini adalah tanggungjawab yang diperintah oleh Allah Ta'ala. Akhirnya Abu Talib kata, Allah gila ikut pandang, aku tetap jagamu, kata Abu Talib. Ini adalah merupakan hasutan-hasutan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Setelah dia masuk Islam, Sa'ad seorang yang sangat taat pada ibu dia. Ibu dia kata, wahai Sa'ad, dah saya ikutlah Muhammad, dah saya ikutlah. Sa'ad ikut juga, tetap beriman. Akhirnya ibu dia tak mau makan, tak mau makan sampai lembek doli. Lalu Sa'ad berkata, wahai ibu, sekiranya Allah beri banyak nyawa pada ibu, mati patut hidup pula, mati hidup pula, saya tetap dengan Islam, tak berganjak dengan Islam. Ini hasutan-hasutan syaitan yang berlaku pada sahabat-sahabat Nabi. Begitulah juga kepada kita di zaman mutaakhir sehingga hari kiamat. Syaitan-syaitan ini akan ada tiap-tiap zaman. Firman Allah Ta'ala, wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun. Surah Al-An'am ayat 123. Artinya, dan demikianlah kami adakan pada tiap-tiap negeri, tiap-tiap kampung, penjahat-penjahat yang terbesar, agar mereka melakukan tipu daya dalam negeri itu, dalam kampung itu, tetapi mereka tidak memperdayakan melainkan diri mereka sendiri, sedangkan mereka tidak menyedarinya. Allah Ta'ala adakan tiap-tiap negeri, tiap-tiap kampung syaitan. Mekah pun ada syaitan. Dok kalah kampung kita tak ada syaitan. Mekah, Madinah ada syaitan. Orang-orang munafik yang menggoda. Disebut dalam hadis di akhir zaman, bila Dajjal keluar. Dajjal keluar, Dajjal pergi ke Mekah tak boleh masuk, pergi ke Madinah tak boleh masuk. Allah Ta'ala goncangkan bumi Madinah. Maka orang-orang munafik, syaitan-syaitan di Madinah, manusia syaitan ni keluar daripada Madinah. Menunjukkan di akhir zaman ada juga syaitan-syaitan yang menggoda manusia supaya meninggalkan Islam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Fahamlah kita bahawa dakwah dan ajaran yang dibawa oleh para Rasul alaihi mussalatu wassalam itu mempunyai musuh yang ramai. Oleh kerana ajaran dan petunjuk yang dibawa oleh mereka berkekalan hingga hari kiamat, maka tipu daya dan kejahatan
serta kesesatan musuh juga berpanjangan hingga hari kiamat. Kegiatan dan usaha musuh-musuh itu tidak pernah berhenti menghalang dakwah yang dipelopori oleh para anbiya alaihimussalatu wassalam, sama ada secara berdepan atau penipuan, dengan syiar-syiar yang menarik perhatian dan seterusnya mengabui pandangan ke arah Islam yang tulen. Oleh kerana Al-Quranul Karim adalah kitab mukjizat dan petunjuk sehingga hari kiamat, maka cerita yang berlaku dalam Quran bukan cerita untuk sedap didengar. Cerita yang jadi petunjuk yang berlaku sehingga hari kiamat, yang kita mesti ambil pengajaran sehingga hari kiamat. Apabila Al-Quranul Karim menceritakan kepada kita bahawa Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam semenjak Nabi Adam, manusia yang pertama, bersama dengan isterinya Hawa, ada musuh iaitu Iblis. Diikuti oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul selepasnya, dan sehinggalah Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musuh itu bukan bermakna menentang batang tubuh Rasul-Rasul. Mereka menentang ajaran yang dibawa oleh Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam. Oleh kerana ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terkandung dalam Quran adalah mukjizat petunjuk yang berpanjangan sehingga hari kiamat, maka musuhnya akan berlaku sehingga hari kiamat. Kita mesti sedar, termasuklah di zaman kita ni, sekiranya kita berpegang dengan petunjuk yang ada dalam Quran sungguh-sungguh, mestilah menghadapi musuh sebagaimana Nabi Adam, sebagaimana Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam, yang berakhir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya kita tak berasa apa, musuh tak ada, itu tak betul lah. Menunjukkan Islam yang kita bawa itu salah, tak kena. Kalau Islam tu kena, mesti ada musuh. Itulah yang disebut oleh Al-Quranul Karim. Kita melihat berlakunya pembunuhan, kezaliman dan penindasan ke atas orang-orang yang menegakkan cita-cita meninggikan kalimah Allah supaya berdaulat di atas muka bumi ini di mana-mana sahaja berlaku. Dan kita juga melihat slogan-slogan dan kerja-kerja menipu umat Islam yang berlaku semenjak Abdullah bin Ubay, pemimpin munafik, yang menunjuk warak di masjid Nabi SAW dan mengadakan projek masjid dirar bagi tujuan menipu dan melekakan umat Islam supaya mereka tidak menjalankan kerja jihad, menyambung perjuangan para anbiya, di mana kerja menipu dan mengemukakan slogan dan projek dirar berterusan hingga ke hari ini. Kita naklah sedar bahawa kerja-kerja kaum musyrikin dan kerja-kerja golongan ahli kitab, kerja-kerja golongan munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay dan Abu Amir Ar-Rahib di zaman Nabi SAW berterusan sehingga hari ini. Sama ada secara berdepan seperti yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam yang menyerang negeri-negeri orang Islam, membunuh orang Islam, seperti yang berlaku di Myanmar, yang berlaku di Palestin, yang berlaku di Afghanistan, ataupun kezaliman yang berlaku di dalam negeri-negeri orang Islam, yang berlaku di Mesir, yang berlaku di negeri Arab, negeri yang berbahasa dengan bahasa Quran,
termasuklah di negeri kita, negeri yang lain, tentangan terhadap Islam. Ini adalah kerja lama, menyambung kerja lama. Termasuklah kerja Abdullah bin Ubay dan Abu Amir Ar-Rahib yang menipu orang Islam. Duduk dalam masjid bersama dengan Nabi SAW, tunjuk warak, tunjuk beribadat. Abdullah bin Ubay, bila Nabi masuk ke masjid, dia pikah bangun. Rasulullah, mari dah Rasulullah. Tunjuk dia kuat lebih pada orang lain. Padahal penipu besar, musuh Islam yang sangat besar. Abu Amir Ar-Rahib. Rahib ini maknanya dia tok lebah, yang kuat beribadat. Iaitulah yang mendirikan Masjid Dirar di Madinah. Didirikan masjid yang molek, yang ada atap lindung daripada panas, ada dinding lindung daripada sejuk. Didirikan masjid ini dan dijemput Nabi SAW datang supaya semayang di masjid dia. Dia cari imam yang sedap baca Quran, semayang di masjid dia. Jemput Nabi mari. Tujuannya supaya Nabi menangguhkan perjuangan untuk pergi ke Tabuk menghadapi tentera Rom. Projeknya projek masjid. Tujuannya supaya orang Islam pergi ke masjid, meninggalkan jihad, meninggalkan perjuangan. Ini projek yang dilakukan oleh Abu Amir Ar-Rahib di zaman Nabi SAW, yang Tuhan turunkan Quran mengutuk amalan-amalan buat masjid kerana menentang perjuangan Islam. Zahirnya nampak kerja Islam, tetapi hakikatnya ialah untuk menangguhkan kerja-kerja perjuangan untuk menegakkan Islam. Untuk memahaminya, bacalah firman Allah Ta'ala, وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Suratul Baqarah ayat 217. Artinya, dan mereka tidak berhenti-henti memerangi kamu sehinggalah mereka dapat memalingkan kamu daripada agama kamu, yakni menjadi kafir. Seandainya mereka dapat melakukan begitu, barang siapa yang murtad di kalangan kamu daripada agamanya, lalu dia mati di dalam kekafiran itu, maka amal mereka menjadi sia-sia di dunia ini dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ayat ini mendedahkan bahawa musuh-musuh Islam akan terus menerus memerangi orang Islam, sehinggalah orang Islam murtad daripada agama Islam, meninggalkan agama Islam, baru dia berhenti. Sama dia meninggalkan agama Islam, semuanya ikut agama lain, keluar daripada Islam kalau boleh, ataupun tinggal separuh dah apa dah, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, menafikan mana-mana hukum yang ada dalam Islam, menafikan. Contohnya kita kata puasa tak ada dalam Islam, jadi kafir. Contohnya menyatakan haji tak ada dalam Islam, jadi kafir. Contohnya menyatakan hukum qisas, hukum hudud tak ada dalam Islam, jadi kafir. Contohnya menyatakan politik tak ada dalam Islam, jadi kafir juga. Kecuali kerana jahil, kerana dia tak tahu. Kalau jahil berdosa kerana dia tak belajar. Setelah dia beritahu, degil juga, maka jadi keluar daripada agama Islam. Kalau tak bertaubat, rugi di dunia dan rugi di hari akhirat. Oleh kerana itulah, di hari kiamat kelak, Allah Ta'ala tapis. Bukan saja tapis masa nak mati dalam keadaan nazak, diuji lagi, ditapis dalam kubur. Malaikat tanya, "Man rabbuk?" Siapa Tuhan yang menjadi mentadbir urusanmu? Man rabbuk? Ditapis pula di padang mahsyar, dihisapkan amalan dia. Anggota-anggota jadi saksi, kulit jadi saksi, tangan jadi saksi, mata jadi saksi, telinga jadi saksi, kaki jadi saksi, kemaluan jadi saksi,
Anggota jadi saksi, dibicarakan di padang mahsyar. Tak padang lagi. Lalu di atas as-sirat, di atas tetian yang dibentangkan di atas neraka, di mana di kiri kanan sirat ini ada penyangkut-penyangkut. Yang menyangkut dia jatuh. Yang sakut dia ialah hak sakut di atas dunia hari ni. Yang sakut di atas dunia, pitih sakut dia, hawa nafsu sakut dia, kelalaian sakut dia, menyebabkan dia tinggal dengan menafikan mana-mana ajaran Islam. Kerana dia sakut oleh benda-benda yang sakut di atas dunia, dia jadikan penyangkut, gudung dalam neraka, jatuh. Sekiranya tidak bertaubat, tidak balik kepada Islam, tak balik kepada petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk menghadapinya, bacalah firman Allah Taala, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Surah Al-Mumtahanah ayat 4. Artinya, sesungguhnya telah ada teladan yang baik bagi kamu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dan daripada apa yang kamu sembah selain Allah. Kami ingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya, sehinggalah kamu beriman kepada Allah sahaja. Allah Ta'ala menunjukkan contoh Nabi Ibrahim alaihissalam dan pengikut-pengikutnya berdepan dengan kuasa besar dunia, kerajaan Babylon yang dipimpin oleh Raja Namrud. Dihalau mula-mula oleh ayah dia sendiri. Ayah dia hala Ibrahim. Dihalau oleh Raja Namrud, menyebabkan berhijrah, meninggalkan tanah air yang disayangi kerana menegakkan Islam. Siapa begitu sekali berpegang dengan Islam. Itu contoh yang ditunjukkan di dalam Al-Quranul Karim. Hubungan keluarga ada, tetapi apabila menolak Islam, menolak perjuangannya, menolak petunjuk Allah, yang dipilih ya Allah. Allah hendaklah diutamakan, kerana Allah lebih daripada kerajaan, lebih daripada ibu bapa, lebih daripada segala-galanya. Kan Allah yang menjadikan kita, Allah yang beri nyawa pada kita, Allah yang menggerakkan jantung, nadi kita, Allah yang memberi rezeki seluruh kehidupan kita. Apa yang tak boleh diberi oleh kerajaan, tak boleh diberi oleh ibu bapa, tak boleh diberi oleh sesiapa, Allah memberi semuanya. Maka Allah hendaklah diutamakan. Apabila berlakunya perlawanan di antara Allah dengan kerajaan, dengan ibu bapa, dengan keluarga, dengan harta, dengan siapa sahaja, maka Allah yang menjadi pilihan. Itu contoh yang ditunjuk oleh Allah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam dan pengikut-pengikutnya. Dan firman Allah Ta'ala, walaula dafa'ullahi an-nasa ba'dahum biba'd lahuddimat sawami' wa bi'un wa salawatun wa masajid yudhkaru fiha ismullahi katsira wa la yansuranna Allahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Suratul Hajj ayat 40. Artinya, sekiranya Allah tidak menolak keganasan sebahagian manusia dengan sebahagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang-orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Dan sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya, bahwasanya Allah itu maha kuat lagi maha perkasa. Ayat ini menyatakan menjadi peraturan alam. Peraturan alam adanya peredaran bulan, peredaran matahari, adanya musim hujan, musim kemarau,
adanya musim sejuk, musim panas, adanya siang dan malam, adanya sakit dan sihat. Maka Tuhan jadikan adanya benar dan adanya salah. Yang benar daripada Allah, yang salah yang berlawan dengan Allah. Dan Allah jadikan perlawanan di antara ajaran Allah dengan menyeleweng daripada ajaran Allah. Dan Allah jadikan perlawanan di antara kumpulan-kumpulan manusia. Yang menentukan yang hak ialah Islam. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Yang benar daripada Tuhanmu, maka jangan kamu masuk di kalangan orang-orang yang ragu dan sesat. Bahkan perlawanan di antara sama-sama kafir tak menentukan kebenaran. Allah Ta'ala sebut gereja, rumah-rumah ibadat Yahudi tak selamat. Termasuklah rumah-rumah ibadat agama Majusi tak selamat. Masjid juga tak selamat, dimusnahkan oleh orang. Kebebasan beragama tidak ada. Kebebasan beragama tidak ada. Hak untuk memilih agama tidak ada. Walaupun yang betulnya Islam, tapi hak memilih agama tak ada di kalangan agama-agama lain. Bila Yahudi menang, bunuh Kristian. Bila Kristian menang, bunuh Yahudi. Bila Hindu menang, bunuh pengikut agama lain. Bila Majusi menang, bunuh pengikut lain agama Majusi. Berlawan sama-sama dia. Tak ada hak untuk memilih agama. Bila Islam menang, barulah Islam mewujudkan satu keamanan. Ajak masuk Islam, tidak paksa. Sila masuk Islam, tidak paksa. Tak mau masuk Islam, loh lah, suka kamu nak pilih agama apa. Mengapa tak dipaksa orang masuk Islam? Sebabnya masuk Islam mesti iman. Mesti iman. Mesti menyerah diri, mesti percaya. Kalau paksa orang, dia masuk Islam tipu. Masuk Islam tidak ikhlas. Ini hikmat mengapa tidak dipaksa penganut-penganut agama lain. Bila Islam memerintah, tak dipaksa penganut-penganut agama lain. Tak dipaksa. Ikut suka kamu lah. Nak pegang apa agama kamu yang nak. Tapi kami mengatakan Islam ni betul. Maka tak diganggu orang Yahudi di rumah ibadat. Tak diganggu orang Kristian di gereja dia. Tak diganggu orang Majusi di rumah ibadat dia. Tak ganggu orang Hindu dan Buddha di rumah ibadat dia. Tak diganggu. Mereka terus beribadat, dalam masa yang sama diajak mereka kepada Islam. Sehingga mereka nampak Islam bukan sahaja hujah-hujah cakap, termasuklah adil hukum Islam. Hikmat hukum Islam. Wujudnya keamanan. Keamanan berlaku. Senang. Tak ada gangguan. Menyebabkan orang kafir masuk Islam. Ini memerlukan Islam itu memerintah. Kalau Islam tak memerintah, macam mana nak tunjuk Islam ni? Duduk masjid masing-masing, hukum hudud tak dilaksanakan. Undang-undang jenayah tak dilaksanakan. Undang-undang tanah Islam tak dilaksanakan. Undang-undang antarabangsa Islam tak dilaksanakan. Macam mana orang kafir nak tengok adanya Islam? Kita duduk sejik je. Piti banyak pergi Mekah. Wa umrah setiap kali. Lepas tu ikut mandar lah. Apa berlaku dalam dunia pun. Islam hak tu je. Ini tak betul. Ini bukan cara yang diajar oleh Nabi SAW. Sebab itu Allah Ta'ala sebut ayat ini. Udina lilladina yuqataluna biannahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir alladina ukhriju min diyarihim bighairi haqq illa an yaqulu rabbuna Allah walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum biba'd. Ayat kita baca ni. Lahuddimat sawami wa bi'un wa salawatun wa masajid wa masajid yudhkaru fiha ismullahi katsira wa la yansurannallahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Sambung dia, alladzina immakkannahum fil ard aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur
suratul Hajj, dibaca ayat 39, 40, 41. Dibaca ayat ini. Diizinkan kepada orang-orang yang diperangi, sesungguhnya mereka telah dizalimi. Mereka itu ialah orang Allah Ta'ala Maha Berkuasa untuk memberi pertolongan kepada mereka. Mereka ialah, iaitulah Nabi SAW dan sahabat-sahabat dia, yang dihalau daripada Mekah. Tidak ada kesalahan yang dibuat, melainkan kerana mereka berkata, Rabbunallah, Rabbunallah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu makna Rabb, Tuhan yang menjadikan alam, yang mentarbiyah alam, yang wajib disembah, dan syariat dia mesti mentarbir alam ini. Itu makna Rabbil Alamin. Hak itu dulu Alhamdulillah Rabbil Alamin, itu makna dia Rabbil Alamin. Dengan sebab itu mungkin kitanya Mar-Rabbuk, siapa Rabb? Tuhan yang menjadi mentarbir seluruh kehidupan ini. Siapa? Dia tak tanya man ilahu, kita mengucap la ilaha illallah, dia tak tanya man ilahu. Mungkin kitanya Mar-Rabbuk, siapa Tuhan yang menjadi mengurus kehidupan kamu. Bila Nabi kata Rabbun Allah, Rabbun Allah, kami nak sembahnya Allah, ibadatnya Allah, termasuklah cara hidup di dalam masyarakat, politiknya, ekonominya, pengurusannya mengikut syariat Allah. Di sini pemimpin Mekah menghantar wakil bertemu dengan Nabi SAW, berunding. Wahai Muhammad, tak apa semayang, haji tak apa, umrah tak apa, tapi peraturan cara hidup ini kekal macam dulu juga. Jangan ganggu arak, judi, mungkar, bunuh orang, cara jahiliah, mendedah aurat, jangan ganggu. Wahai Muhammad, cukuplah mu semayang. Hak kita nak hari ni lah sejik saja, buat haji umrah saja. Wahai Muhammad, mu pakat tu je, biar mu jadi raja. Mu jadi raja di Mekah ni, jadi raja saja. Jadi raja, beri harta kekayaan, beri kesenangan, tapi syariat tidak dilaksanakan. Maka ditolak oleh Nabi SAW. Nabi tolak. Bila Nabi tolak, lalu mereka menyeksa sahabat-sahabat Nabi. Lepas seksa sahabat Nabi, ada yang mati dibunuh, nak bunuh Nabi pula. Siapa mereka nak bunuh Nabi? Akhirnya Allah mengizinkan Nabi SAW berhijrah, berpindah ke negeri lain, negeri yang penduduknya masuk Islam, dan menyerah tanah air dia, menyerah harta dia, menyerah diri dia untuk jadikan Islam itu memerintah sepenuhnya. Maka Nabi pun pergi ke Madinah. Ini makna hijrah. Hijrah itu dia. Tujuannya untuk mendirikan satu pemerintahan yang menjadikan Islam perlembagaan dia yang berkuasa. Mana-mana yang bercanggah dengan Islam hendaklah dibatalkan. Ditulis dalam perjanjian Madinah di antara Nabi SAW, sahabat-sahabatnya kalangan Muhajirin dan Ansar, dan dia ajak orang Yahudi diajak sama. Kamu tak mau masuk Islam, tak dipaksa. Termasuklah orang munafik, dia benar duduk. Mu nak menipu-nipulah mu, nak mari masjid. Hati serah pada Allah Ta'ala. Orang musyrikin, tapi dalam perlembagaan. Wa annahu ma kana min baini ahli hadhihi as-sahifati min hadathin aw istijarin yukhafu fasaduhu pamaradduhu ila Allah wa ila Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ditulis dalam perjanjian. Dan apa-apa yang menjadi pertelengkahan di kalangan semua pihak yang terlibat di dalam sahifah perjanjian ini, hendaklah dikembalikan kepada Allah, yakni pada Quran, dan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Quran dan hadis menjadi hukum yang paling tinggi. Mana-mana yang bercanggah Quran dan hadis dibatalkan. Ini dia. Maka dibenarkan orang Yahudi, Kristian,
orang musyrikin hidup dalam masyarakat Islam. Mereka nak makan babi, itu hak mereka. Nak jual babi pada orang Islam, tak boleh. Orang Islam jual babi ke dia, tak boleh. Agama dia kata dia boleh minum arak, itu haram dah. Haram dah. Mu nak menega arak sama-sama mu. Mazhab Syafi'i kata tak boleh ambil cukai. Kata mazhab Syafi'i. Mazhab Abu Hanifah, Abu Yusuf mengatakan ambil cukai. Cukai daripada arak, daripada amalan-amalan maksiat mereka, dan duit dia letak dalam simpanan khas dan dia belanjakan untuk mereka, tak boleh belanja untuk orang Islam. Ini pendapat Abu Yusuf dalam mazhab Hanafi, negeri yang ada masyarakat majmuk. Imam Syafi'i duduk di Hijaz, tak ada orang kafir di Hijaz. Dengan sebab itu, maka dibenarkan mereka hidup dalam masyarakat Islam, dan mereka tengok undang-undang Islam adil, undang-undang Islam baik. Mula-mula dia tambuh ke undang-undang Islam, nampak kerah undang-undang Islam ni. Akhirnya dia tengok dak ramai apa orang kena kerat tangan, orang curi berhenti. Asalnya duduk nampak bila Islam mengatakan banyak orang kudung kena kerat tangan, sabar ribu-ribu curi. Tiba-tiba orang dakwa ni curi aman, sikit je kena kerat tangan. Akhirnya molek undang-undang Islam ni, molek, dia terima Islam ni. Nak tunjuk molek ni kena merintah. Kalau tak merintah nak tunjuk Islam macam mana? Dan di sana kabilah-kabilah Arab datang menghantar rombongan, bertemu dengan Nabi SAW, istihar masuk Islam. Dan akhirnya Bani Saqif. Bani Saqif ini ialah puak-puak Taif yang terkenal dengan tagur Nabi, lontar dengan batu bila Nabi pergi ke Taif, yang terkenal membunuh pemimpin dia yang beriman, balik ajak dia masuk Islam, dibunuhnya pemimpin itu. Akhirnya puak-puak Bani Saqif bila tengok semua kabilah Arab masuk Islam, mereka naik takut. Lalu hantar rombongan menemui Nabi SAW, menghadap Nabi, ya Rasulullah, wahai Muhammad, Rasulullah, kami mengaku lakukan Rasulullah, kami sanggup masuk Islam, tapi nak minta saja lesen tak semayang, tak payah semayang. Nabi kata, mana ada agama tak semayang? Semua agama ada semayang, mesti semayang. Tak apalah, kami sanggup semayang. Tak apa, kami sedia semayang. Kami nak minta saja halal berzina. Sebab kami musafir kata-kata tinggal Bening boleh berzina, dibenarkan berzina. Nabi kata zina tu keji. Keji, kami sanggup haramkan zina. Kami tak tahan minum arak, halalkan arak. Nabi kata tak boleh, arak ni merosakkan. Kami terima arak tu haram. Kami minta halalkan riba. Sesuai minta. Nabi kata tak boleh, riba adalah perkara yang membawa kerosakan, mesti diharamkan riba. Kemudian kami minta supaya berhala yang ada di Taif tu kami tak berani nak rombak, kerana berhala tu ada jin jaga dia, takut nak pergi rombak. Nabi kata biar aku hantar orang, pergi rombak berhala tu. Tak apa, mu takut, bapak mu takut, tak apa. Di Mekah Nabi runtuhkan berhala tu. Orang Taif dah masuk Islam, tapi mereka takut nak musnahkan berhala, takut jin jaga berhala. Lalu Nabi hantar sahabat dia, 2 orang sahabat, pergi robohkan berhala dia. Lalu pada hari berhala nak dirobohkan, berhimpunlah penduduk Taif, lelaki dan perempuan, tua dan muda, ramai-ramai, nak tengok upacara berhala dirobohkan, nak tengok jin ada tak. Lalu sahabat yang ditugaskan untuk musnahkan berhala ni, dia nakal, jenis nakal. Dia bawa pekerjaan dia, siapa akak berhala dia rebah. Dia buat rebah, walau rebah. Lalu orang pun sorok, kami kata dah. Kata dah, orang tengah sorok, dia pikah bangun, atok berhala tu pecah. Hancur berhala tu, paling. Tengok. Mu semua bodoh bila keduk semua batu. Ini cerita penduduk Taif. Tak dipaksa.
Akhirnya mereka masuk Islam dan meninggalkan maksiat satu demi satu. Ini pendekatan yang dibawa oleh Nabi SAW. Yang degil berperang, menyediakan bala tentera, minta bantuan Parsi dan Rom. Maka Nabi dan sahabat-sahabatnya mengambil tindakan menentang musuh dengan senjata bagi melindungi dakwah, dan dia ajak penduduk-penduduk ini masuk Islam. Dan ada penduduk-penduduk negeri yang merasakan lebih baik duduk di bawah kerajaan Islam daripada duduk di bawah kerajaan kafir dia. Kerana kerajaan Islam ni baik, lebih adil daripada kerajaan mereka sendiri. Contohnya di Jordan dan Syria. Jordan dan Syria, kabilah-kabilahnya duduk di bawah kerajaan Rom. Kerajaan Rom mengenakan cukai yang tinggi. Tak boleh milik tanah. Dari petani saja nak milik tanah tak boleh. Tanah milik kerajaan sepenuhnya. Macam Pelda lah. Pelda tak boleh milik tanah. Jadi bekerja saja. Tu Rom dengan Parsi buat dah gitu tu. Zaman jahiliah tu. Tu kerja jahiliah. Tak boleh milik. Bila Islam memerintah, Islam boleh milik tanah. Boleh milik tanah. Dan kerajaan Rom mengenakan cukai. Disebut dalam Islam dengan jizyah. Jizyah daripada jazak. Kita ambil cukai daripada orang bukan Islam dan kita jaga keselamatan dia. Itu jazak makna dia. Zakat fitrah untuk bersihkan daripada dosa. Itu zakat fitrah. Orang bukan Islam tak ada fitrah. Kerana dia tak percaya ke fitrah ni. Orang Islam kena fitrah, orang bukan Islam kena jizyah. Ini makna jizyah. Jizyahnya dia bagi cukai pada orang Islam, kerajaan Islam jaga keselamatan. Apabila keselamatan tidak dapat dijaga kerana kerajaan Islam menghadapi musuh yang besar, Rom, maka Abu Ubaidah Amir bin Jarrah radhiyallahu an mengarahkan supaya jizyah, cukai jizyah yang diambil daripada orang bukan Islam dipulang balik. Pulang balik cukai. Kerana tak boleh beri khidmat kepada mereka, maka cukai dipulang balik. Jangan ambil cukai saja, khidmatnya tidak ada, keselamatan tidak ada, mana ambil cukai, tak betul. Maka dipulang balik cukai itu. Lalu mereka berasa heran, macam mana kerajaan ambil cukai boleh pulang balik pulau. Biasanya nak naik lagi adalah. Biasanya ni ambil pulang balik. Macam mana? Lalu dijawab bahawa kami tidak mampu menjaga keselamatan dengan sebab menghadapi musuh. Mereka kata walaupun kami ni bukan Islam, kami lebih rela berada di bawah kerajaan Islam. Ini dia contoh yang kita kena tunjuk. Barulah Islam ni boleh dijadikan contoh kepada seluruh manusia. Oleh kerana takut kepada contoh Islam ni lah menyebabkan musuh-musuh Islam berusaha sedaya upaya supaya Islam ni tidak memerintah. Islam tidak berdaulat. Berdaulat ni maknanya memerintah. Syariatnya tidak dilaksanakan. Kesimpulannya, hendaklah diyakini bahawa beriman dengan Rasul itu mestilah percayakan kerasulan mereka, beriman dengan ajaran mereka, menurut jejak langkah mereka, meneruskan perjuangan mereka, dan bermusuh dengan sesiapa sahaja yang memusuhi ajaran mereka. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asyahidin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wahai Tuhan kami beriman dengan apa yang telah Engkau turunkan dan kami mengikut Rasul, maka tulislah kami di kalangan orang-orang yang menjadi saksi. Dan akhir seruan doa mereka ialah alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam. Kita baca pula beriman kepada kitab.